Selamat sejahtera yang dihormati Dr. Hassan bin Saleh dan rakan-rakan seperjuangan. Saya Saminadan, anak lelaki Welo, nombor metri 258849. Tajuk yang saya pilih untuk tugasan saya adalah pembangunan dan alam sekitar, di mana ianya adalah subtopik dari bab 8, iaitu isu-isu yang berkaitan pembangunan. Untuk makluman Dr. Hassan dan rakan-rakan saya, pembangunan dan alam sekitar tidak boleh dipisahkan kerana ianya saling berkait rapat. Kalau sebut pembangunan, ianya mesti akan membawa kemudaratan kepada alam sekitar. Sebuah negara yang sedang membangun akan melakukan pelbagai pembangunan bagi menyediakan kemudahan dan prasarana yang terbaik kepada rakyatnya. Hal ini kerana kepesatan pembangunan dalam sesebuah komuniti akan meningkatkan ekonomi dan industri pembinaan di negara tersebut. Di sebaliknya, kepesatan pembangunan di sesebuah negara itu ada kesan yang sering kita abaikan, di mana manusia lebih sibuk mengejar pembangunan yang dilakukan dan menepikan kesan pembangunan tersebut kepada alam sekitar. Kita lihat pada pembangunan. Antara aktiviti pembangunan yang dapat dijadikan contoh ialah seperti pembinaan lebuh raya. Lebuh raya ini adalah penting pada masyarakat untuk bergerak ke satu tempat ke satu tempat. Untuk membina lebuh raya ni, kerajaan perlu menghapuskan beberapa kawasan-kawasan yang hutan untuk membuat lebuh raya itu. Kemudiannya, pembukaan kawasan pertanian. Pertanian adalah penting bagi masyarakat untuk bercucuk tanam. Sampai itu membantu perkembangan ekonomi negara juga. Dan dengan pembukaan kawasan untuk pertanian, hal ini memerlukan satu pertukaran, di mana pertukaran tanah-tanah dari hutan atau bukit kepada ditebang jadikan kawasan pertanian, ya. Okey, kemudian tempat sisa pembuangan bermaksud perkhidmatan pembentungan dan sisa buangan telah diswastakan di Malaysia untuk memperbaiki pengurusannya. Bagaimanapun masih dapat membimbangkan berkaitan dengan kesan dan alam sekitar daripada kemudahan ini. Antaranya ialah kemungkinan pencemaran bawah tanah di kawasan tapak pembuangan sampah lama majlis pembenaran dengan bahagian permukaan yang tidak sesuai, serta pencemaran air sungai akibat pembuangan bersisa. Dan kemudian perlumbungan. Kekayaan ekonomi boleh dicapai dengan pembangunan industri perlumbungan dengan mengurangkan kerosakan kepada alam sekitar, tidak lebih daripada pembentukan bentuk pembangunan lain. Banyakkan operasi perlumbungan menjalankan penilaian kesan alam sekitar. Kemudian kita pergi pada pembinaan empangan. Empangan ini adalah loji empangan selalunya dilakukan di sungai-sungai. Hal ini selalunya bertujuan untuk menampung bekalan air kepada masyarakat. Pembinaan loji akan menyebabkan pelbagai kesan lebih lagi kehidupan akuatik di sungai terbabit. Ya, kemudian pembinaan loji akan memberikan ancaman kepada kehidupan di kawasan dia tersebut. Di samping itu juga pemusnahan boleh berlaku kepada kehidupan akuatik apabila penggunaan tawas, benda-benda chemical dan klorin di loji tersebut. Okey, seterusnya kita pergi pada impak alam sekitar, ya. Yang pertama, pencemaran udara, pencemaran persekitaran dalaman, keluaran dan pengubah sifat semula jadi atmosfera. Ianya berpunca cerobong, kilang,
kereta bermotor, asap rokok atau rokok elektronik dan sebagainya lah. Kesan daripada pencemaran udara tu, kesan dia penyakit pernafasan, masalah kardiovaskular, gangguan kulit, pemanasan global, hujan asid dan lain-lain lagi. Kemudian kita pergi pada pencemaran air. Pencemaran air ialah pencemaran sungai, tasik, lautan dan badan air lain, mengakibatkan penurunan kualiti air dan ketoksilan kepada alam sekitar dan manusia. Ianya berpunca dari membuang sisa pejal dalam air, membuang effluent industri yang tidak dirawat, sisa manusia dan haiwan, dan air larian pertanian termasuk racun perosak dan baja. Kesan daripada itu akan membahayakan kehidupan marin, menyebabkan kerosakan fizikal dan sistem biologi, menjejaskan perkhidmatan ekosistem pesisir seperti kawalan hakisan. Kemudian kita pergi pada pencemaran tanah. Pencemaran tanah, perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan hingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Puncanya daripada pembuangan sampah sarap, sisa industri, tumpahan minyak, perlombongan dan juga penggunaan baja dan racun serangga. Kesan daripada penggunaan seperti itu, kesannya tanah menjadi toksik, penyebaran kuman penyakit melalui haiwan perosak, kerosakan pada tanah dan kualitinya. Tanah kersang, kematian haiwan boleh bawah tanah dan hakisan tanah. Langkah-langkah mengatasi. Yang pertama, memberi keutamaan kepada alam sekitar. Yang benda tu kita kena menanamkan dalam diri kita. Pembangunan dalam negara adalah penting untuk kemajuan negara dan juga ekonomi. Tetapi alam sekitar tidak boleh diabaikan. Yang kedua, kawalan ketat terhadap pembinaan. Ianya mengawal aktiviti pembinaan, perlombongan dan pembalakan. Dengan menggunakan memperketatkan undang-undang di bawah Jabatan Alam Sekitar. Yang ketiga, memberi kesedaran kepada orang awam. Kita harus memberi kesedaran kepada orang ramai supaya betapa pentingnya alam sekitar kepada kita, untuk kehidupan, untuk kita dan kehidupan di dunia. Dunia ini bukan untuk kita sahaja. Haiwan pun, kucing, anjing, semua tu, burung, semua tu dalam dunia. Kesimpulannya, walaupun pembangunan dalam sesebuah negara adalah penting untuk kemajuan taraf kehidupan masyarakat dan kemajuan ekonomi negara, alam sekitar harus dipelihara. Ianya kerana sekiranya alam sekitar tercemar, ianya membawa ancaman kepada manusia dan kehidupan lain seperti penyakit-penyakit, kepanasan global, kebuluran untuk makanan dan sebagainya. Kita harus berfikiran ke hadapan, dan juga kita harus membangun dan memberi kesedaran kepada masyarakat dan orang-orang mementingkan ekonomi negara dari kesuburan alam sekitar. Contohnya, saya bagi contohlah, moyang kita tinggalkan alam sekitar kepada kita dalam keadaan tidak tercemar, dan kita harus tinggalkan kepada keturunan akan datang dalam keadaan seperti mana moyang kita serah pada kita. Terima kasih.